amal lain tapi yang sampai orang lain. Jadi mungkin Ustaz boleh kenalkan diri dulu dan terus boleh meneruskan fadilah kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengacara, Tuan Pengurus Masjid, Tuan Imam, Baisan, Pegawai Syarak, Ahli Jawatankuasa Masjid, Al-Faizin, Betamalim, betul kampung Betamalim, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menikmati anugerah yang terindah daripadanya, iaitu berupa kesihatan, kebahagiaan dan keamanan. Selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gelita menuju ke jalan yang terang benderang. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatankuasa masjid, terutamanya pengurus masjid, kerana sudi menerima kehadiran kami daripada Zakat Melaka. Dan saya perkenalkan, nama saya Nur Helmi bin Hashim. Sepatutnya yang datang Ustaz Azmi, tapi yang sepatutnya yang hadir Ustaz Azmi, tapi malam ni saya yang menggantikannya sebab beliau ada urusan dan sedikit berlaku keuzuran, dan mudah-mudahan cepat sembuh lah, insya-Allah. Dan walau bagaimanapun saya dimaklumkan petang tadi terperanjat juga. Ingatkan malam ni tak ada, malam besok saya berada di Bukit Kedong. Tapi malam ni minta digantikan, insya-Allah. Saya ada masa free, saya ada insya-Allah. Dan saya juga bersama dengan Ustaz Amir Faizal. Kami daripada Ibu Pejabat Zakat Melaka, ataupun sebelum ni daripada Ibu Pejabat Pusat Zakat. Sekarang ni kita dah dipanggil sebagai Zakat Melaka. Okey, sebelum saya meneruskan program celik zakat kita pada malam ni, saya minta tuan-tuan ikut saya boleh, bukan berada di luar, berada di dalam masjid juga. Saya minta bila saya minta tuan-tuan niat dalam hati. Kalau tak ada, kita sama-sama baca. Saya minta tuan-tuan tapak tangan kanan ni kita letak di dada kiri kita. Okay, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hidmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hidmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hidmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Iza ara dasyai'an ayyaku lalahu kun. Tuan-tuan niat dalam hati, ikut saya, tapi dalam hati. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami, Ya Allah. Kau terangkanlah hati kami, Ya Allah. Kau permudahkanlah ketika kami sedang belajar ilmu-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau permudahkanlah. Sesungguhnya kepada Engkau-lah tempat kami berserah, Ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan segala-galanya.
Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang dan mengetahui segala maksud kami. Fayakun. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa kita tadi, kita niat, kita dipermudahkan. Tak kira lah apa ilmu sekalipun kita belajar, insyaAllah dipermudahkan, insyaAllah. Syukur, Alhamdulillah. Hari ini sekali lagi pada, hari ini berapa bulan? 8 hari bulan 12, 2020. Kita diberi sekali lagi, kita diberi sehari lagi oleh Allah SWT untuk kita menunaikan tanggungjawab kita, untuk kita menunaikan apa yang belum kita tunaikan. Dan syukur Alhamdulillah, sebentar tadi kita diberi kesempatan untuk bersama dengan ahli keluarga, suami tersayang, isteri tercinta, anak-anak yang dikasihi. Dan kita juga diberi kesempatan untuk solat berjemaah sembahyang maghrib tadi. Tapi amat malang bagi kita apabila celik aja biji mata, kita lupa untuk ungkapkan 8 huruf yang ringan. Tuan-tuan tahu apa 8 huruf yang ringan? Tak tahu, tak apa. Malam ni saya soal, saya jawab. Sekarang saya tak balik bertam kan. Iaitu Alhamdulillah. Barang siapa yang tak ungkapkan 8 huruf yang ringan, iaitu apa dia? Alhamdulillah, nescaya Allah SWT mencampakkan di dadanya angan-angan yang berterusan sampailah ke mati. Itu sebab orang kita ni suka angan-angan. Dan kata tuan-tuan, saya lagi kuat, lagi hebat angan-angan yang saya nak. Tapi ada yang boleh saya kecapi dan ada yang tak kesempayan, ya. Jadi jangan kita suka angan-angan tuan-tuan. Benda gaib sekalipun yang sentiasa beriringan dengan kita. Apa itu benda gaib yang sentiasa beriringan dengan kita? Tak kira di mana sahaja, iaitu ajal kita. Bahkan bab ajal kematian pun kita boleh berangan-angan. Pakcik tu umur dah 80 tahun. Aku baru umur 43 tahun, 42 tahun. Kuat lagi, hebat lagi. Mungkin lama sikit lah nak jalan. Pakcik ni mungkin tak lama lagi. Tapi kena ingat tuan-tuan, kalau dah ditakdirkan nama kita pada hari tertentu, pada masa tertentu, tidak ada kurang sesaat dan tidak ada lebih sesaat, tuan-tuan. Jadi gunakanlah peluang yang ada sehari lagi ini untuk kita menunaikan tanggungjawab yang belum kita selesaikan, insya-Allah. Saya nasihat diri saya juga bersama dengan tuan-tuan. Jangan kata bab gaib benda kematian. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tahu bila tarikh kematian kita, dan kita tahu, Allah Ta'ala bagi kita tahu di mana kematian kita akan berlaku, pukul berapa, saya rasa letaklah mi goreng ke, mi goreng mamak ke depan ni, air sirap bandung ke, minum, makan tu boleh makan, berlalu jugalah. Tapi dah tak kenyang ya tuan-tuan. Bagi saya untung pesalah-pesalah akhir. Tuan-tuan kenal pesalah-pesalah akhir? Orang yang sedang menunggu hukuman gantung. Saya tak cakap dia beruntung nak kena gantung, tidak. Mana orang ada dalam dunia ni nak mengakhiri kehidupan dia dalam keadaan yang macam tu, betul? Kita berdoa siang malam, ya Allah Tuanku, mudah-mudahan kita akhiri umur kita di tempat yang baik. Kita berdoa. Mereka beruntung sebab mereka diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk untuk pertama sekali diberi kesempatan untuk bertaubat nasuha. Dan mereka diberi kesempatan untuk mohon keampunan kepada kedua ibu bapa, kepada isteri tersayang, suami tercinta, anak-anak, dan dia juga diberi keizinan oleh Allah untuk mohon keampunan kepada pihak ataupun pihak waris yang telah dilakukan kesilapan ataupun kesalahan. Terulang kepada pihak waris tersebut sama ada ingin memaafkan ataupun tidak. Tapi kita kena ingat, Allah Maha Penyayang lagi Maha mengasihani. Segala-galanya di tangan Allah. Jadi kita ni, bayangkan kalau kita tahu pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, nyawa kita dah tak ada. Allahu Akbar.
Saya rasa kalau kita tahu pula, malam ni Imam, kita terus sampai ke pagi buat kuliah subuh, tak balik-balik. Kan? Semua dah tahu tarikh dia, dah tahu masa dia. Okay. Syukur, Alhamdulillah. Hari ini kita dapat nikmat kehidupan. Kita dapat nikmat keselesaan, nikmat keamanan. Walaupun sekarang ni kita sedang diuji. Umat Islam, seluruh negara, seluruh dunia, umat manusia sedang diuji dengan penyakit COVID-19. Dan kita berdoa, Ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan penyakit yang ada sekarang ni cepatlah kau berlalu. Dan kita seluruh umat Islam bebas untuk melakukan apa rutin harian kita sebelum ni. Kita nak sembahyang berjemaah mudah, kita nak ke surau-surau, nak ke program-program ceramah agama yang dengan mudah. Sekarang ni mudah. Cuma ada kena mengikuti SOP dia. Tak ada, kita dalam norma baru sekarang ni. Dan Alhamdulillah, berkat doa pembayar zakat, berkat doa pelajar-pelajar tahfiz kita, berkat doa anak-anak yatim, penerima asnaf zakat, walaupun kita sedang diuji, tapi Alhamdulillah jumlah penyakit yang ada dalam negara kita masih dapat dikawal. Sebab apa? Sebab doa-doa ni dah semua. Bayangkan kalau kita tak berdoa, apa yang Allah nak kasih? Allah suka kita minta pada dia. Okay? Hari ni, jika saya tunjuk jari saya 5 ni tuan-tuan, rukun Islam terkata asyhadu la ilaha illallah. Yang pertama, Allah lihat hati kita. Allah tak lihat kain saya ni ke, Allah tak lihat handphone saya ni ke, mahal ke, murah ke. Allah tak lihat tu semua tuan-tuan. Tapi Allah teropong hati kita. Kalau hati kita banyak sangat terlindung dengan perkara-perkara yang negatif, sama-sama kita mohon keampunan, kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau perbaikilah budi pekertiku ini, Ya Allah. Dan kadang-kadang lebih-lebih lagi penyakit hati. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni tengok orang pergi masjid, kalau dulu tak pergi masjid, sekarang tengok masjid, wah engkau ni sejak anak nak kahwin bukan ambil gajin pergi masjid. Sepatutnya kita bagi galakkan dekat dia. Alhamdulillah, jom sama-sama kita berjemaah mengimarahkan rumah Allah ni. Ni tak ada, tuan anak kahwin baru nak pergi masjid, baru nampak potong hidung. Kalau tak ada, tengah mendam dekat kedai kopi. Saya tak cakap orang Bertamalim, saya cakap orang Bukit Rambai. Kampung saya orang Bukit Rambai. Kan cakap orang ni kan tak balik kan. Bayangkan kalau kita terdengar macam tu, kawan-kawan kita cakap, marah tak kita? Mungkin kita tak marah, tapi kita terasa, aku nak pergi ibadat pun kau cakap macam ni, lebih aku tak payah semayang macam ni lah. Dah sampai bila-bila asyik main dam. Itu satu hal. Pergi masjid, mam pengusi. Tu asyik pergi masjid, sapu-sapu masjid tu ada hati nak jadi pengusi masjid tu tahun depan. Kan? Macam-macam fitnah kita kena dengan kawan tu. Sepatutnya kita sama-sama berdoa, lagi bertambah ramainya rumah Allah ni, supaya memudahkan kita bersatu hati kita dalam kampung ni. Ni tidak, macam-macam kita kenakan orang tu. Itu yang pertama. Hidup kita cuma dalam 3 hari saja tuan-tuan. Hari pertama adalah hari semalam. Hari semalam, hari yang sudah menjadi sejarah. Boleh tak kita ulang kembali pada hari ini? Bayangkan kalau kita diberi keizinan oleh Allah SWT. Saya nak tanya Tuan Imam. Boleh saya tanya Tuan Imam? Umur Tuan Imam berapa tahun? 56. Muda lagi. 56. Kalau diberi keizinan ni Tuan Imam, nak ghostan balik masa ni, Imam nak pergi umur berapa tahun? Hari ni dia bagi peluang ni 26. Dia ghostan 30 tahun. Tak sedari Pak Imam. Tu mungkin pada umur 26 tahun Imam masih handsome, janggut dia masih warna hitam. Imam saja yang tahu kenapa je nak pergi umur 26 tahun. Saya nak tanya seorang lagi. Pakcik yang duduk kat tiang ni, siapa nama Haji? Ayo, Rasib. Okey. Umur berapa tahun cik? 64 tahun.
Nak ghostan pada umur berapa tahun? Berapa tahun, Cik? 20 tahun. Nak lagi muda. Nak lagi muda. Rumah dekat sini? Tak ada. Nak lagi muda. Saya nak tanya seorang lagi. Okey abang, umur berapa tahun bang? 49. Okey lah tu, dekat-dekat 50. 5 siri okey tu. Diberi keizan berapa tahun nak pergi? Ya, 20 tahun. Semua nak muda-muda kan. Saya pernah tanya orang kampung Berisu. Sebelum ni saya bertugas di Masjid Tanah. Hampir 10 tahun saya di sana. Saya tanya, Pakcik, umur Pakcik berapa tahun? Umur saya 87 tahun. Umur Pakcik berapa tahun, Cik? 60? 60 tahun. Oh, muda lagi. 87 tahun umur dia. Saya tanya, kalau diberi keizinan, belum habis cakap, terus jawab, 5 tahun Ustaz. Bagi peha nak betis, itulah dia. Oh, nak pergi 5 tahun, maknanya 87 tahun, tolak 5 tahun berapa? 82 tahun je nak ghostan. Dia ingat dia dapat agaknya. Saya tanya, kenapa Pakcik nak pergi umur 5 tahun? Jawapan dia, pada umur saya 5 tahun, walaupun negara kita tak semewah sekarang ni, walaupun dulu saya, kehidupan kita susah, ambil air di perigi, kena bantai dengan pelepah kelapa lagi, petang-petang main bola, bola pun dah macam kertas, dah habis. Bila badan pada waktu tu juga, walaupun kehidupan kita susah, tapi keluarga dia bahagia sekali. Kalau dulu dia kena marah dengan mak ayah dia, lari rumah nenek. Nenek pujuk dapat makan lempeng kelapa. Cecah dengan apa? Dengan gula. Saya suka makan dengan gula pasir. Dengan sambal saya tak pandai sangat, gula pasir. Kalau ayah, kalau datuk kita dulu, saya ingat lagi bapak saya kat arwah datuk saya, cukup garang sekali. Kampung Penggalan Ramu Pantai. Cukup garang. Tapi bila cucu sulung keluar, taring gimau dah habis, tercabut. Cucu ni atas kepala pun, sayang lagi. Tapi dengan anak-anak, ya Allah, cukup garang lagi. Dia cakap, pada umur je 5 tahun, waktu tu, mak ayah dia ada lagi, datuk nenek dia ada lagi, adik-beradik dia ada lagi, mandi sama-sama dalam bilik air, tidur sebantar, tak kira perempuan lelaki, bila dah besar baru dipisahkan. Tapi sekarang Pakcik, sekarang semua dah tak ada. Datuk nenek dah lama tak ada, mak ayah, Allahu Akbar. Adik-beradik tinggallah Pakcik seorang. Dia mengenangkan nasib dia umur 87 tahun, 82 tahun yang lepas. Dia merindui pada zaman tu. Tapi malangnya, boleh tak kita ulang kembali? Tak boleh, tuan-tuan. Begitu juga dengan nyawa kita ni, tuan-tuan. Dah nak kena cabut ni. Dah nazak ni. Kita mohon, ya Allah, bagilah aku 10 minit untuk aku pergi pusat zakat, untuk aku lunaskan zakat, buat sedekah jariah. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab hari semalam telah menjadi sejarah. Mungkin kita boleh ulang balik. Mungkin minggu lepas anak-anak cucu kita balik, kita buat makan ikan bakar. Kita buat apa? Makan. Mungkin kita boleh buat balik dalam minggu ni. Tapi ada tapinya. Apa yang tapi? Suasana gurauan senda pada minggu lepas tak akan berlaku semula pada minggu ni. Mungkin suasana pada waktu dah hambar, kan? Sebab apa? Telah menjadi sejarah. Dan yang kedua adalah hari ini. Apa yang sedang kita lakukan pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita semua berada dalam rumah Allah, di taman-taman syurga, di mana malaikat mengembangkan sayapnya, merahmati semua sekalian yang ada dalam rumah Allah ni. Dan mudah-mudahan malaikat merahmati seluruh anak karya kita, kampung kita, negeri kita, dan mudah-mudahan seluruh negara kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Hidup aman, damai, tenang, bahagia, dan semua sihat sejahtera. Itu yang kita nakkan. Itu adalah hari ini.
Dan yang ketiga adalah hari esok. Hari esok adalah hari yang belum pasti. Kita tak pasti lagi tuan-tuan apa yang akan berlaku pada esok pagi. Jangan kata esok pagi, sekejap lagi pun saya tak tahu apa akan berlaku. Pernah kita dengar dalam surat khabar, dalam berita, selepas ada jemaah dekat negeri lain, selepas dengar ceramah nak ambil wuduk sembahyang isyak, boom, jatuh. Kita ingatkan mangkuk jatuh ke, rupanya dah jatuh Pak Haji tu, dah meninggal. Allahu Akbar. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi hisablah hari pertama, iaitu hari semalam. Semoga hari kedua, iaitu hari ini, lebih baik daripada hari semalam. Dan jangan terlalu mengharapkan hari ketiga, iaitu pada esok hari, kerana mungkin ajal kita pada hari ini. Dalam maksud saya tu, ya. Yang kedua tadi, awal lihat hati kita. Rukun Islam, saya buat contohnya. Yang kedua, solat. Untung kita jadi umat Muhammad, kita ada pengikis dosa kita. Di antara solat ke solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, jika 5 waktu ni dijaga, nescaya bersih dosa umat Muhammad. Itu sebab sembahyang tidak ada kompromi. Tegakkanlah tiang-tiang agama bermula dari dalam rumah tangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa. Bersihkan nafsu kita dengan berpuasa. Nabi lahir hari apa tuan-tuan? Hari Jumaat, betul? Nabi lahir hari Isnin. Wafat pun hari Isnin. Barang siapa yang berpuasa pada hari Isnin, seolah-olah dia menyambut kelahiran dunia besar Nabi Muhammad SAW pada setiap minggu. Begitu juga kita sedekah dengan senyuman. Jumpa kawan-kawan, Assalamualaikum. Kalau dulu kita panggil op kan. Ni jumpa, Assalamualaikum. Ada doa kat situ, dia pun jawab Waalaikumsalam. Ada doa untuk kita dalam tu. Okey, yang keempat, barulah saya masuk bab zakat. Bersihkan harta kita dengan berzakat. Okey. Sebelum saya terangkan bab zakat, saya nak terangkan sikit tugas zakat melaka. Di antara tugas-tugas zakat melaka, kami hanya mengutip zakat sahaja. Agihan kami tak uruskan. Agihan diuruskan sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Melaka bahagian Baitul Mal, bahagian agihan. Jadi jika ada anak karya bertamalim yang ingin memohon apa jua jenis bantuan zakat, tuan-tuan tak perlu ke pusat zakat. Tapi kalau nak mohon sumbangan, bolehlah buat surat kan. Kalau nak mohon bantuan yang lain, bantuan sekolah ke, bantuan rumah ke, boleh terus ke Baitul Mal Negeri Melaka, betul-betul dekat Bukit Baru. Itu tugas MAM. Tugas kami mengutip zakat, kita buat ceramah, buat program-program. Itu adalah tugas kami. Tugas kami ni banyak kepada untuk meningkatkan kesedaran zakat. Okey. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103, maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka, iaitu dengan berzakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang keji, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat ada 2 kategori. Yang pertama, zakat fitrah. Bila kita bayar zakat fitrah? Bulan Syawal, bulan Ramadan. Bila masa akhir kita bayar zakat fitrah? Sebelum solat sunat hari raya. Boleh tak kita bayar zakat fitrah raya kelima? Boleh. Kalau nak bayar juga, Mam, boleh Mam? Zakat fitrah raya kelima. Pernah berlaku. Pukul 3 petang datang pejabat saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sila duduk. Dah raya kelima.
Dah tak ingat dah zakat fitrah. Semua risip fitrah, duit fitrah semua kita dah serahkan dah. Abang nak bayar zakat apa? Nak bayar zakat fitrah. Allahu Akbar. Abang nak bayar untuk siapa? Seorang tak ada. Ramai Ustaz. Isteri, anak, mak ayah. Aduh. Dan tahun tu juga dia nak jadi menantu kesayangan bang. Maklum dia projek dapat tender banyak kan. Rezeki Allah. Dia telefon mak mertua dia cakap dengan my father-in-law. Ayah tak payah bayar zakat, biar menantu you yang bayar tahun ni. Fuh, dengan bangganya Ji. Bagus. Gaya kelima baru bayar zakat fitrah. Nasib baik bapak mertua dia bukan imam, Bilal je. Kalau imam, hilang kepala dia. Sebab apa? Berbalik-balik pada saya sebut tadi, yang pertama tadi apa dia? Allah Ta'ala terhubung hati kita. Suka bertangguh-tangguh, suka berangan-angan. Tu sebab zakat fitrah gaya kelima. Itu situasi pertama. Itu kategori pertama zakat fitrah. Kategori yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta banyak, jadi banyak pecahan. Contohnya seperti zakat pendapatan, zakat saham, zakat emas, perak pun kena, zakat wang simpanan, pertanian, KWSP. Jika tuan-tuan dapat duit KWSP, keluar separuh ke, umur 50 tahun ataupun dapat keluar habis, ya, dapat aja, tak payah tunggu setahun, terus keluarkan zakat. Dapat duit grade duty ke apa, terus keluarkan zakat. Kita bersihkan pendapatan kita tu. Selama ni duit tu tak pernah dizakatkan. Lepas tu zakat ternakan, zakat perniagaan, itu adalah jenis-jenis zakat. Dalam risalah tuan-tuan tu ada sedikit penerangan bab zakat, ya. Dan pada malam ni saya nak terangkan sikit tentang zakat pendapatan. Okey. Zakat pendapatan, kita semua jenis zakat ni layak mendapat rebate ataupun layak mendapat diskaun daripada lembaga hasil dalam negeri. Sebagai contohnya, jika kita bayar zakat pendapatan, contoh tuan-tuan bayar zakat pendapatan RM100. Dalam masa yang sama, tuan-tuan kena bayar cukai pendapatan RM100 sebulan. Jadi nak ikutkan daripada kita bayar cukai adalah lebih baik kita bayar zakat. Dan perkara ni telah mendapat kebenaran daripada lembaga dalam negeri dan kerajaan Malaysia kita. Alhamdulillah perkara ni masih dikekalkan daripada dulu sampai sekarang. Tak kira, walaupun ada ganggu-gugat dia, tapi masih dikekalkan. Jika tuan-tuan kena cukai RM100, bukan bermakna tuan-tuan bayar cukai 100, bayar zakat 100. Tidak. Maksud saya, jika tuan-tuan kena bayar cukai RM100 sebulan, jadi duit RM100 sebulan tu tuan-tuan pindahkan kepada zakat Melaka. Bermakna cukai tadi tu daripada lembaga hasil akan jadi kosong. 100% rebate dia. Ataupun tuan-tuan kena bayar cukai pendapatan setahun, kena bayar RM1,000. Ini nak hujung tahun bulan 12 ni. Rebate sehingga 31 Disember 2020. Setiap tahun sehingga 31 saja. Ya? Katakan kena bayar zakat pendapatan setahun RM1,000 hujung tahun. Jadi jika tuan-tuan bayar zakat RM1,000, bermakna cukai tadi akan jadi kosong. Tunjukkan dalam e-filing nanti, tunjukkan resit zakat kalau je nak. Kalau tak ada, komputer e-filing masukkan jumlah zakat yang kita bayar. Ya? Dan jika katakan tuan-tuan kena contohnya cukai pendapatan sebulan RM100, tapi tuan-tuan buat potongan gaji zakat RM50. Bermakna kurang 50, betul? 50 tu masih kena dicukai lagi. Sebab tak cukup dekat situ. Nak clear, semua sekali pindahkan. Ada orang keliru, cukai nak bayar 100, zakat nak bayar 100 jadi 200. Tidak. Jadi duit cukai tu pindahkan kepada potongan gaji zakat untuk dapat rebate 100%. Rebate ni kita tak kira berapa ramai sekalipun. Contohnya, kita ada penolakan di sini 8,000.
Contoh pengiraan ni saya rambang lah. Okey, 8,000, isteri 5,000, anak tak kira berapa ramai, seorang 1,000, dan bagi mak ayah tak kira berapa banyak. Lepas tu tabung haji dengan insurans takaful, dan ada lagi Ustaz Imi, tabung haji kan, dan insurans takaful. Contoh pengiraan, kita ambil berapa pendapatan kita setahun. Katakan pendapatan kita setahun, gaji bulanan darab dengan 12 bulan, campur dengan allowance yang kita dapat. Katakan jumlah keseluruhan kita dapat 70,000. Setahun 70,000. Dan nisab zakat negeri Melaka pada tahun ini adalah sebanyak RM15,767.73. Ataupun nisab zakat ni kita boleh anggap dia sebagai penanda aras yang menunjukkan sama ada kita wajib keluar zakat ataupun kita tak wajib. Jika pendapatan kita selepas ditolak melebihi RM15,767.73, kita dah jatuh kepada wajib keluar zakat. Contoh dekat sini saya ambil tadi, pendapatan kita setahun 70,000. Tolak ribet katakanlah 50,000. Daripada diri sendiri sampai tabung haji 50,000. 70 tolak 50 baki berapa ribu? 20,000. Dah lebih tak 15,000? Lebih kan? Bermakna kita wajib keluar zakat. Bukan bermakna tuan-tuan kena bayar zakat 20,000. Tidak. 20,000 tu hanya darab 2.5% sahaja. Kalau 20,000, 25% berapa? 25%. Hanya RM500 sahaja kita kena keluar zakat pada tahun itu. Dan jika kita kena cukai RM200, maknanya zakat kita dah bayar lebih 500 kan? Cukai tadi tu akan jadi kosong. Sebab kita dah lebih bayar daripada dia. Itu zakat pendapatan. Saya pernah kira zakat pendapatan ni orang Taman Siaman, gaji dia sebulan lebih kurang sebulan RM8,000. Pensyarah mana ni? Apa kolej yang ada dekat Londang tu? Matrikulasi kan? Perempuan, cikgu perempuan. Gaji dia sebulan RM8,000, 10 bulan dah pergi RM80,000. Campur allowance katakan RM100,000. Saya kira zakat pendapatan dia sehingga pemberian pada ibu ayah sahaja. Terus saya cakap dengan dia, cikgu tak wajib keluar zakat. Dia tanya kenapa? Saya cakap, cikgu maklumkan pada saya bahawa cikgu bagi semua duit gaji cikgu sebulan RM8,000 ni kepada mak ayah cikgu. Bermakna jumlah baki kosong. Tapi dia tetap keluarkan zakat. Sebab cukai dia masih kena. Cukai ada limit pemberian pada mak ayah. Zakat tidak ada limit. Kita bagi semua gaji kita, semua sekali dia ambil kira. Tapi dia tetap bayar zakat sebab dia kena cukai. Dia kena cukai tinggi juga. Jadi dia bayar zakat. Nak ikutkan dia tak kena sebab dia bagi pada mak ayah dia. Ribet tu, baki tu akan jadi kosong. Okey? Itu untuk zakat pendapatan. Saya nak terangkan sikit sebab saya nak kejar masa. Saya nak terangkan tentang zakat wang simpanan. Ada pertanyaan tentang zakat pendapatan tadi? Ada pertanyaan tentang zakat pendapatan? Okey, kalau tak ada, ya. Apa dia? Dia tentukan oleh Majlis Agama Islam Melaka. Sebab dia akan berubah ikut harga emas. Dia tak tentu. Nisab zakatnya akan berubah-ubah. Dia tak tetap. Kalau dulu 14,000, sekarang ni 15,000. Kalau sebelum ni 8,000 je, betul? Jadi dia akan berubah. Nanti pusat zakat akan maklumkan. Ya? Ada pertanyaan tentang zakat pendapatan? Tak ada kan? Okey. Saya nak pergi kepada zakat wang simpanan. Sama juga. Wang simpanan kita ambil nisab zakat juga RM15,767.73.
Jika simpanan kita dah melebihi 15,000, kita wajib keluarkan zakat. Di antara tempat yang kita tak wajib keluar zakat, yang pertama tabung haji dan insurans takaful. Sebab mereka dah uruskan zakat kita. Dia dah uruskan. Macam Bank Islam, kita kena keluar zakat sendiri. Sebab dia dah bagi statement pada tahun 2015. Bank Islam membuat bayaran zakat untuk perniagaan dia. Untuk pencarum, dia minta orang ramai bayar zakat sendiri. Tak tahulah kalau dah ubah balik kan, tapi itu statement yang kita pakai sekarang ni. Okey. Jika katakan selain daripada Bank Islam dan selain daripada tabung haji dan takaful, tempat lain semua kita wajib keluarkan sendiri. ASB, Maybank, BSN, Bank Rakyat, semua kita kena keluar sendiri. Saya nak tanya soalan, boleh? Katakan dekat sini saya ada simpanan sebanyak RM50,000. Wajib saya simpan duit ni dekat Maybank. Wajib tak saya keluar zakat? Wajib ni. Wajib. Haji senyum lagi tadi, bagus je. Wajib tak wajib? Sebab apa wajib? Sebab apa? Saya ada simpanan RM50,000. Jelas tak suara saya? Ya. Oh, tak keluar, tak tahan. Saya ada simpanan sebanyak RM50,000. Wajib ataupun tidak saya keluar zakat? Wajib. Kenapa wajib? Tak apa, malam ni kita salah, kita sama-sama belajar, insya-Allah. Sebab wajib, sebab simpanan kita RM50,000 tadi itu dah melebihi RM15,000. Okey? Katakan dekat sini, soalan seterusnya. Saya ada simpanan dekat tabung haji sebanyak RM20,000. Wajib tak saya keluar zakat? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Sebab tabung haji dah uruskan zakat kita, betul? Okey. Dan soalan lain. Katakan saya di BSN sebanyak RM10,000. Wajib tak saya keluar zakat? Tak wajib. Sebab apa? Tak cukup nisab zakat. Okey. Dan soalan yang lain pula, jika saya simpan di Maybank sebanyak RM10,000, dalam tabung haji saya ada RM6,000. Wajib tak saya keluar zakat? Maybank ada RM10,000, tabung haji ada RM6,000. Wajib tak saya keluar zakat? Makcik-makcik kat belakang dengar ke? Nak jawab pun boleh, tak ada masalah. Wajib tak saya keluar zakat? Maybank ada RM10,000, tabung haji ada RM6,000. Wajib tak? Tak wajib. Kenapa tak wajib ni? Tak cukup. Sama juga jawapan. Tak cukup. Tak cukup juga. Belah sini tak cukup. Apa yang tak cukup? Oh, Maybank 10, RM6,000, jadi tak wajib. Okey. Nak tanya makcik kat belakang tu jauh sangat. Jadi jawapan dia wajib. Wajib. Ramai terdapat pandang. Pertama sekali, cara kita nak tahu sama ada kita kena zakat ataupun tidak, ini saya jawab. Pertama sekali, kita tengok berapa jumlah duit simpanan kita. Simpanan tadi RM10,000 tambah RM6,000, berapa ribu? RM16,000. Betul? RM16,000 tu dah lebih tak RM15,000? Lebih kan? Kita tanda right, wajib ni. Lepas tu kita tengok pula nombor 2. Dekat mana duit ni kita simpan? Pertama sekali, tabung haji. Tabung haji ada RM6,000. Kita sebab tabung haji dah uruskan zakat kita, betul? Jadi kita tak perlu bayar lagi. Kita pangkahkan dia. Dan yang kedua, RM10,000. Dekat mana tadi?
Maybank 10,000 kita ratekan dia. Jadi jawapan dia yang wajib kita kena keluar zakat adalah di Maybank tadi itu. Sebab jumlah keseluruhan duit kita dah melebihi RM15,767.73. Jelas? Maknanya kita dah wajib keluar zakat. Cuma tabung haji tadi tu dia dah uruskan. Maybank ni kita kena uruskan sendiri. Okey? Soalan yang terakhir. Katakan dekat sini saya ada simpanan dekat bank rakyat sebanyak RM15,700. RM15,700. Nisab zakat RM15,767.73. Tapi simpanan saya hanya ada RM15,700. Wajib ataupun tidak saya keluarkan zakat? Ikut nisab tak wajib? Jawapan yang tepat. Siap cakap sebut nisab lagi. Tak ada dakut-dakut. Tak wajib. Ada jawapan lain? Sebab apa? Kurang RM67, betul? Kurang RM67.73. Jawapan dia tak wajib. Tapi kita didik anak kita, datuk mak ayah kita, datuk nenek kita didik kita, kita tengok daripada kita kecil dulu. Kita tengok orang dewasa kita, tengok mak ayah kita lepas sembahyang doa. Kita pun berdoa. Daripada dulu, daripada kecil sampailah umur kita 60 tahun, sampailah umur kita 86 tahun, 70 tahun. Kita berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Kau murahkan rezekiku, Kau bahagiakan rumah tanggaku. Lagi apa? Semua kita minta pada Allah, betul? Kau beri aku kesenangan, ya Allah. Kau berikan aku kekayaan, ya Allah. Tapi ya Allah uji kita sikit saja. Kau minta, aku bagi. Kau minta kaya, aku bagi. Aku bagi kurang RM67, aku nak tengok kau macam mana. Kau bayar zakat, tak bayar zakat? RM67 pun nak berkira ke bang? RM67 kita tak berkira je. Allah Ta'ala bagi kita RM15,700. Kurang RM67. You my friend. Walaupun tak wajib, tapi tuan-tuan mesti ada tertinggal zakat-zakat yang sebelum ni. Jadi tuan-tuan wajib untuk mengqada balik zakat yang sebelum ni. Niat dalam hati, nak niat sedekah boleh, tapi jangan niat sedekah. Kalau boleh niat, ya Allah Tuanku, walaupun aku tak wajib keluar zakat, aku niat nak qada balik zakat aku yang sebelum ni aku terlepas pandang. Yang sebelum ni aku hidup susah, aku tak tahu sebelum ni. Mudah-mudahan apa yang kita terlepas pandang sebelum ni, kita qada balik yang lepas. Sebab tu ada qada zakat. Begitu juga kalau katakan kita kena bayar zakat RM95. Apa salahnya? Ustaz, saya genapkan RM100. Ni tak ada, RM5 dia tu Ustaz. RM5. Jangan kata duit zakat, mam. Duit zakat fitrah pun sama. Siapa pernah jadi amil fitrah? Tahulah. Kalau sebelum ni zakat fitrah RM6.70. Mam, 30%? Imam ada dah goncang baik duit, cari duit shilling habis. Dia boleh minta, Ustaz, 30%. Apa salahnya? Padahal baru lepas baca buku. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan bersedekah majariah. 30% pun nak minta balik. Apa salahnya? Ustaz, mam, 30% ni masuk tabung masjid. Ada 3%, saya tambah lagi RM9 7%. Bawa berbuka puasa. Banyak tak pahala. Ni baca, tapi baca ayat kosong macam tu je. Kita tak praktik yang. Jadi niat, ya Allah, aku genapkan RM1, RM5 ni sebagai qada balik zakat yang kita lepas pandang. Lagi banyak pahala. Jadi dah tahu kan, qada zakat tu wajib, betul?
Lepas ni apa yang belum bayar, kira balik, ingat balik, besok selesaikan zakat tu. Jangan pula dalam hati menyesal aku datang masjid malam ni. Kalau aku tak datang, aku tak kena bayar zakat kan. Kan, berdosa. Jadi lepas ni sama-sama kita imbas balik. Apa lebih tu niat qada, lebih niat qada balik. InsyaAllah lagi banyak pahala dia. Walaupun kita tak wajib, tak apa. Bila tak wajib, berapa yang kita nak buat, kita nak bayar, kita nak bagi tu terpulang kepada kita. Nak ikut pengiraan pun boleh, tak ikut pun tak mengapa. Okey abang tak wajib, tak apa Ustaz, saya nak bayar RM50 ni sebagai qada balik zakat saya yang lepas. Ataupun saya nak bayar RM5 ni qada balik zakat saya lepas. Pusat zakat akan keluarkan risit walaupun RM1. Jangan risau. Kita tetap keluarkan risit. Tak ada risit, bagi tahu ibu pejabat. Jadi itu di antara zakat wang simpanan. Ada pertanyaan zakat wang simpanan? Ni nak bulan 12 ni, duit ASB ni. Ya bang, silakan. Pertanyaan dengan zakat ni, kenapa pihak zakat tak buat potongan berjadual lembaga hasil? Okey. Lembaga hasil buat potongan berjadual dah lama dah. Jadi dia collect setiap bulan, tak perlu tunggu setahun. Kenapa zakat tak ada buat macam tu? Okey. Itu zakat apa bang? Zakat Pendapatan. Okey. Okey, pertama sekali terima kasihlah kesudian tanya soalan. Tadi pengurusi cakap boleh tanya soalan. Nak cepat balik jangan tanya soalan. Okey. Okey. Untuk maklumat abang dan maklumat semua, kami pun ada buat potongan gaji berjadual. Tak kira swasta ataupun kerajaan. Kecuali bekerja sendiri tak boleh nak buat potongan gaji, dia kena bayar secara bulanan. Kalau katakan kita macam contoh kerja kerajaan, kita kira berapa zakat yang dia kena, kata dia kena sebulan RM50. Kalau setahun RM600. Jadi dia boleh buat secara bulanan. Kita ada nama dia skim mudah potongan gaji. Itu kita buat dah lama dah 12 tahun lah. Lembaga hasil pun ada buat, tapi lepas tu kita pula buat. Tapi benda tu dah lama dah. Sampai sekarang kita masih war-warkan benda ni, potongan gaji untuk memudahkan masyarakat. Kecuali macam zakat simpanan itu tuan-tuan kena buat pembayaran sendiri. Nak bayar bulan-bulan pun boleh, itu tak boleh buat potongan gaji. Potongan gaji untuk potongan zakat pendapatan. Jelas bang kan? Kalau abang nak dapatkan maklumat, insya-Allah Ustaz Amin Faizal boleh bantu dapatkan maklumat dan boleh bagilah untuk orang potongan gaji untuk abang nanti insya-Allah. Walaupun abang tak kerja kerajaan pun tak apa, sekadar dapatkan maklumat saja. Mungkin akan datang ada orang bertanya abang boleh menggantikan kami untuk menyampaikan maklumat ni. InsyaAllah. Bagus soalan tu bang. Jangan risau, saya tak terasa pun. Geram je bang. Ada soalan lagi tentang wang simpanan? Okey. Ada. Janganlah. Orang takut nak dengar ni mam. Macam kadang puasa takut nak dengar ni kan. Jadi ni kadang ni apa-apa kita niat kadang balik zakat kita. InsyaAllah. Jadi ni dah tahu, insyaAllah kita sama-sama. Saya pun mengamalkan. Dengar ustaz cakap, wah kita dapat pengesahan, insyaAllah. Ya. Okey. 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 Duit zakat sebaik-baiknya bayar di pusat zakat bang. Sebaik-baiknya. Kalau abang nak bagi terus, memang sampai kepada asnaf tersebut. Ya, memang sampai. Tapi kalau katakan abang bayar di pusat zakat, pertama sekali duit abang ni tak kira abang bayar RM50 ke, RM10 ke, RM1 ke, duit ni akan dicairkan. Bukan dibakar, tak ada. Tapi maksud dicairkan. Dicairkan, dicampurkan dengan seluruh kutipan negeri Melaka. Ya?
Dengan kutipan negeri Melaka ni maknanya asnaf zakat ni orang kata bantuan dia lebih terjamin. Katakan kalau kita bagi sendiri, kita hanya bagi dia sekadar mengikut berapa kadar zakat yang kita bagi. Tapi itu ikutkan berlaku kekurangan juga. Sebab tu baru satu asnaf. Dia kena berapa asnaf? Kita ada berapa asnaf? 8 asnaf. Dan kelebihan yang lain, kita bila dicairkan duit ni, minimum asnaf zakat ni, tak silap saya bertamalim ni ada penerima kita. Alhamdulillah ramai. Okey. Minimum mereka akan dapat bantuan ni minimum 2 tahun. Kalau dalam masa 2 tahun dia masih memerlukan lagi, Maim atau Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka akan tambahkan lagi tempoh dia. Dan dekat situ ada bantuan persekolahan, bantuan rumah kalau rumah dia uzur, rumah dia nak roboh. Lepas tu ada juga bantuan-bantuan apa? Simpanan untuk anak dia dekat tabung haji sebulan RM10. Jadi duit tu digunakan. Dan duit tu juga dia cairkan kepada 8 asnaf zakat. Fisabilillah. Lepas tu orang miskin, anak yatim, ibu tunggal tak ada. Ibu tunggal kecuali ibu tunggal yang miskin, yang fakir. Kategori ibu tunggal tidak. Ada ibu tunggal yang kaya-kaya. Kan? Ada anak yatim yang kaya-kaya. Tapi dia kategori miskin ataupun fakir. Jadi bila dia terima tu, duit ni lah contohnya kita bagi pada pelajar-pelajar tahfiz. Kita tengah tidur lena pukul 3-4 pagi. Pelajar-pelajar ni bangun, mendoakan kita, buat tahlil untuk kita, baca yasin untuk kita. Mudah-mudahan kita ni pembayar zakat ni, tak kira zakat fitrah ke zakat harta ke, banyak ke sikit ke, dimurahkan rezeki kita, diberi kesihatan. Dan lebih-lebih lagi alhamdulillah dalam kutubah Jumaat kita sekarang ni dah ada doa untuk pembayar zakat, betul? Kalau kita perasan, alhamdulillah. Jadi sebaik-baiknya bayar di pusat zakat. Sebab tapi bukan pusat zakat yang buat agihan. Yang buat agihan ni adalah Baitul Mal. Kita hanya kutip. Alhamdulillah, kutipan zakat negeri Melaka dari segi peningkatan dia memang alhamdulillah. Kesedaran pembayar alhamdulillah memang meningkat. Kalau kita ikut kategori nombor grade dalam Malaysia, kita alhamdulillah tempat kedua, bukan ke atas, ke bawah. Bukan ke atas, ke bawah. Kalau ada 14 negeri, kita negeri yang ke-12. Walaupun Perlis negeri yang kecil, tapi dia tinggi daripada kita kutipan dia. Itu rezeki kan. Mana kita lagi banyak kita dapat kutip, lagi banyak kita dapat agihkan duit ni. Dan untuk makluman semua, musim PKP ni musim yang mencabar. Kita tengok kawan kita okey, tapi dalam masa yang sama, dalam senyap-senyap dia pergi Baitul Mal mohon bantuan. Kita tak tahu bang, anak dia makan ke, susu cukup ke, kita tak tahu. Jadi jumlah orang yang datang mohon bantuan sekarang ni bukan semakin berkurangan, tapi semakin bertambah. Kalau katakan, minta maaf bang, kalau katakan semua pembayar zakat ni bayar di zakat Melaka, duit ni kita kumpul, kita cari Baitul Mal mengagihkan, InsyaAllah daripada jumlah yang sikit, tak kira berapa ramai sekalipun, kita dapat tingkatkan bantuan dia. Tapi kalau ada sebahagian dia yang buat agihan sendiri, bagus, tepat pada asnaf tu. Tapi kutipan negeri jatuh, bermakna jumlah bantuan tu terpaksa dikurang. Jadi kat situ kesan-kesan ni. Sebaik-baiknya kita bayar pusat zakat, Baitul Mal yang buat agihan. Jika ada dakwa-dakwi, kita ada Tok Mufti, kita ada orang agama, biarlah mereka yang menjawab benda ni. Yang penting tanggungjawab kita selesai. Di sana nanti Hermi, kau ada bayar zakat. Dan kau bayar zakat siapa? Bayar pusat zakat. Tanya pula pusat zakat, betul nama ni? Betul. Duit ni macam mana? Saya pada Baitul Mal. Abang boleh tidur lena, kita boleh makan buah-buahan sama-sama, biar pegawai Baitul Mal pula yang menguruskan.
Tak ada, nanti kau dah bayar zakat. Dah, bagi kat siapa? Bagi sini. Kenapa tak bayar zakat? Aku tak percaya pusat zakat. Kau bagi dia betul, betul. Tapi asnaf tak kena. Jadi kat situ bagi abang menunaikan zakat, tapi kesempurnaan tu kurang kat sini. Saya tak niat nak mengajar abang kita berkongsi kat sini. Dulu saya sebelum di pusat zakat pun saya pun tak bangga kan. Tapi bila kita dah belajar, kita dah kerja, baru kita nampak jelas kat sini. Nak maklumat tentang bantuan agihan-agihan tu, abang kena ke Baitul Mal ataupun telefon pihak Baitul Mal, buka website Baitul Mal, ada dinyatakan berapa banyak kutipan dia, berapa ramai orang dapat dan apa jenis bantuan yang telah diedarkan. Macam kami hanya ada data kutipan saja. Maklumat-maklumat lain kita dapat sikit-sikit saja. Okey, ada tu salah bang. Okey, minta maaf bang. Ya, silakan. Okey. Betul. Okey. Yang tu abang nak buat boleh, tapi duit abang EPF ni ada keuntungan dia, dividen dia. Jadi nanti lebih baik duit dah dapat duit tu nanti di tangan abang, baru kita keluarkan zakat duit EPF. Selagi tak dapat, tak digalakkan. Boleh ke tu terpulang pada abang? Terpulang. Nak bayar. Walaupun abang tak dapat, tapi abang nak bayar, nak bersih, itu terpulang pada abang, itu abang. Tapi bagi kita jelaskan, duit EPF dapat aja baru keluar zakat. Tak dapat, tak perlu keluarkan zakat dulu. Macam tu abang nak bersih setahun. Tahun ni 100,000, tahun depan 100,000, 100,000. Itu terpulang. Itu terpulang. Dari segi zakat, insya-Allah. Dan duit tu boleh digunakan untuk mendapat pendapatan cukai yang lain. Kadang-kadang niat-niat yang mana lain tu. Boleh. Okey? Jelas? Saya nak beri satu tajuk yang terakhir, iaitu zakat emas. Sebab ramai orang perempuan kaum hawa kat belakang. Okey, emas. Makcik dengar makcik? Dengar orang belakang? Okey, emas ada dua kategori. Pertama, emas yang dipakai. Kedua, emas yang disimpan. Emas, kita tak panggil dia nisab emas. Kita tak panggil dia nisab zakat. Tapi kita panggil dia uruf emas. URUF, uruf emas. Jika emas yang dipakai, jika melebihi 85 gram, makcik ataupun akak-akak dah kena keluarkan zakat. Contohnya, ini zakat, ini barang kemas saja, contoh. Berat barang kemas ni adalah 200 gram. Oleh kerana, minta maaf, ayat saya tadi salah. Jika makcik pakai, uruf dia 180 gram. Tak pakai baru 85 gram. Ada rakam ni bahaya ni, takut salah cakap kan. Kalau pakai 180 gram, tak pakai baru 85 gram. Jika barang kemas ni, contohnya makcik pakai, makcik layak dapat rebate 180 gram. Bermakna makcik hanya bagi katakan barang ni 200 gram, makcik layak dapat rebate 180 gram, 20 gram tu saja makcik kena bayar zakat. Kalau makcik tak pakai langsung, emas tu makcik simpan. Makcik gosok, genap 3 bulan keluar jin. Bila keluar jin, makcik kena bawa jin tu pergi pusat zakat, bayar zakat. Kalau tak pakai, melebihi 85 gram, okey, makcik kena bayar zakat. Makcik tidak ada apa-apa penolakan diskaun. Katakan ada 200 gram, 200 gram makcik kena bayar zakat. Contohnya, kalau dipakai, makcik bayar zakat RM50. Kalau tak pakai, makcik kena bayar zakat mungkin dekat RM500. Jelas? Jadi emas yang ada
pakai, jangan tak pakai. Walaupun kita pakai hanya sekali-sekala. Orang perempuan, minta maaf orang perempuan, orang perempuan kita pakai zakat, pakai emas bila hari raya pertama, betul? Orang Melaka, orang Melaka pakai emas hari raya pertama. Kacau air pakai rantai emas je, tak pakai senduk, kan? Lagi banyak dia pakai masa jiran sebelah nak datang rumah, lagi penuh sampai ke kaki semua dia pakai. Orang luar tak dia datang rumah dia tak pakai, dia tak iran. Jiran sebelah ni penting. Dia tahu jiran sebelah pakai, semua barang kemas yang ada semua dia pakai. Jadi kena pakai walaupun sekejap. Dalam masa setahun makcik kena pakai. Kalau tak pakai, tak nak pakai, bagi anak-anak pakai. Kalau anak-anak tak nak pakai, bagi cucu pakai. Sebab akan dapat rebate kat situ. Kalau katakan makcik bagi anak makcik pakai, makcik cakap dia, Mina, barang kemas ni, gelang ni mak bagi kau pakai, mak bagi kau pinjam. Bermakna ayat dekat situ zakat masih makcik kena bayar zakat. Tapi kalau makcik cakap, Mina, gelang ni mak bagi kau, bapak kau dah beli mak yang baru, jadi yang ni mak bagi kau. Jadi bermakna zakat gelang tu anak tu yang kena. Tapi ada syarat makcik. Nak bagi tu janganlah bagi budak umur 3 tahun. Dia tak ada duit, dia tak kerja. Tetap makcik kena bayar zakat. Kalau maksud saya, jika dia dah kahwin, dia dah kerja, barulah dia kena bayar zakat sendiri. Ada orang silap, dia bagi anak dia tingkatan 3. Budak tu sekolah. Dia kata, makcik tak bayar zakat sebab dia, makcik tak bagi dia umur berapa tahun? 15 tahun, tak sekolah, tak kerja. Makcik, zakat tetap makcik kena. Dah tunduk macam tu kan? Jadi itu adalah zakat emas. Tak faham, insya-Allah boleh rujuk pada ustaz-ustaz yang dekat sini, ataupun tuan imam insya-Allah boleh bantu, ataupun makcik boleh terus ke zakat Melaka. Insya-Allah Sabtu Ahad kita dah mula buka. Kalau ibu pejabat tempat saya daripada pukul 9 pagi hingga 3 petang sampai ujung tahun 31 Disember, Christmas pun kita buka. Jangan risau, kita bagi gula-gula nanti insya-Allah. Okey, 31 bulan mungkin kita buka sampai malam. Saya tak tahu, dan memang menjadi rutin harian zakat Melaka 31 Disember sampai 12 malam. Tapi tahun ni PKP kita tak tahu. Kalau kerajaan benarkan, insya-Allah. Kalau tak ada, ikut kebenaran daripada mereka nanti. Ada pertanyaan tentang zakat emas, makcik? Tak tanya, tak tahu, kat sana mendidih kepala nanti, cik. Ni bukan, zakat ni bukan perintah pusat zakat, tapi perintah daripada perintah Allah. Jelas, makcik? Alhamdulillah. Ada pertanyaan, silakan. Siapa? Ayo, makcik. Okey. Tak pakai. Soalan pakcik ni tak pakai dan simpan dalam pajak gadai. Okey. Ni soalan yang paling saya suka ni. Kan? Paling saya suka ni. Ini cakap orang bukan calon-calon orang boleh cakap pajak gadai ni. Orang pengalaman, orang yang berani, pahlawan, darah satria boleh cakap ni. Okey. Kalau katakan barang kemas kita masuk pajak gadai. Yang masuk pajak gadai, yang tu tak wajib pulau zakat. Memang barang kemas tu kita punya, tapi agreement duit bank makcik dah ambil, makcik dah sapu. Jadi duit emas tu separuh bank punya. Jadi itu bukan hak milik makcik yang sempurna. Di antara syarat wajib zakat, dalam tu ada tulis hak milik kita yang sempurna. Jadi bila katakan dalam tu makcik tak kena zakat, yang lain makcik keluarkan zakat. Jangan hiraukan. Yang wajib makcik buat tak tahu, yang tak wajib makcik ambil berat. Buat apa kan? Jadi tu tak kena. Tapi kalau katakan hari ni makcik tebus barang kemas tu balik, bulan 12 ni makcik nak kena bayar zakat, asingkan barang kemas yang kita baru tebus ni, kena tunggu setahun dalam pemilikan kita. Tahun depan baru campurkan semua sekali,
bayar zakat. Untuk tahun ni yang baru tebus asingkan tak kena. Yang lain kita bayar dulu. Jelas? Jangan pula tahun depan bulan 11 masuk balik. Bulan 10 masuk balik. Dia bukan 12 dah, bulan 12 kan. Awak bukan tahu pun, aku pusat zakat bukan tahu pun. Aku boleh keluar masuk. Tapi kena ingat, awak tahu niat kita. Sebab apa? Nak elak zakat. Kan nak elak RM100, awak bagi ujian kat kita kan, lagi kita tak senang duduk kan. InsyaAllah. Ada soalan lagi, Cik? Tak ada je Okey, punca utama yang Tuan Pengurusi soalan? Tak ada, Alhamdulillah. Saya ada bodyguard kat belakang yang main. Okey, punca utama yang menyebabkan terdapatnya individu yang tidak mahu mengeluarkan zakat harta ini adalah akibat terlalai dengan kemewahan yang dikecapi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Dan barang siapa yang membuat demikian, merekalah orang-orang yang rugi. Sesungguhnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis telah banyak memberikan peringatan kepada orang yang enggan membayar zakat. Sesungguhnya Al-Quran dan hadis-hadis telah banyak memberi peringatan kepada orang yang enggan membayar zakat. Oleh itu, barang siapa yang mengabaikan kewajipan membayar zakat, sedangkan dia mampu dan telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat, maka dia telah melakukan dosa besar dan dijanjikan dengan balasan seksa yang amat pedih lagi menyakitkan. Bahkan tuan-tuan, bukan saya cakap, dalam Al-Quran dah tertulis. Jadi hidup kita cuma dalam 2 nafas sahaja. Pertama, nafas yang kita sedut, nafas naik. Hargailah setiap nafas yang kita sedut ini, kerana nafas yang kita sebut ini adalah pemberian Allah secara percuma. Dan kita gunakanlah dengan sebaik yang mungkin. Yang kedua adalah nafas turun. Bertaubatlah dengan nafas yang kedua ini, kerana mungkin nafas yang kita hembus ini, yang keluar dari badan kita, keluar daripada nyawa kita, daripada roh kita, adalah nafas yang terakhir meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau duit elektrik 6 bulan tak bayar, apa dia buat? Dia bagi notis peringatan nak potong. Bil air 6 bulan tak bayar, apa dia buat? Dia bagi notis. Dia tak potong terus, dia bagi notis. Lepas tu kepala meter dicabut. Betul? Sekarang tak tahulah, mungkin sebelum ni. Tapi kita, apa yang kita nak, semua Allah bagi. Tapi apa yang Allah suruh, ada yang kita buat, tapi ada juga yang kita terlepas pandang. Saya tak cakap tak buat, saya cakap terlepas pandang. Ayat ni kena tersusun, kan? Jadi insya-Allah sama-sama kita perbaiki. Yang kelima, yang keempat tadi adalah zakat. Yang kelima barulah pergi haji. Cukup tak 5 rukun Islam kita? Pergi haji jika ada tak saya sebut zakat jika mampu? Tidak, kan? Jadi daripada pergi haji dengan zakat, mana yang lebih wajib? Zakat. Haji jika kita mampu. InsyaAllah kita niat kita Allah Ta'ala dah naikkan niat kita tu, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita. Jadi saya rasa setakat tu saja program celik zakat saya pada malam ni. Sekali lagi saya mohon 1000 kemaafan jika kata-kata saya terkasar bahasa, gurauan saya terkasar bahasa. Pakcik minta maaf tadi pakcik. Jawapan saya tadi sekadar nak tarik perhatian. Maklumlah maghrib mata kita kan. Kalau aku tahu aku balik awal ni bagus. Ini aku nak balik pengurusi tahan depan pintu. Wah, kau darah betul pengurusi ni. Kan? Dah kena sampai ke isyak. Belum makan lagi ni kan. Jadi minta maaf sekali lagi.
Dan insya-Allah jika tuan-tuan, saya nak maklumkan di sini, jika tuan-tuan anak karya kampung Bertam Malim yang ingin membuat pembayaran zakat tetapi tidak berkesempatan untuk ke pejabat zakat Melaka, tuan-tuan tak perlu bimbang. Tuan-tuan boleh berjumpa dengan imam satu. Ustaz Amir Faizal, imam satu, imam dua kan? Dua. Imam satu dan imam dua untuk membuat bayaran zakat. Mereka akan dibekalkan risit zakat daripada zakat Melaka, insya-Allah. Jadi boleh jumpa dengan imam, dan tuan imam lepas ni bolehlah war-warkan kepada anak karya, sama ada sebelum sembahyang Jumaat ke, sebelum sembahyang fardu, war-warkan ataupun tulis nota zakat harta, zakat simpanan pendapatan boleh belajar melalui imam satu itu. Satu kemudahan pada tuan-tuan. Dan nanti imam akan bawa ke pusat zakat, risit nanti imam akan pulangkan pada tuan-tuan semula. Imam adalah amil pusat zakat, ya. Dan sebagai melembutkan hati kita, insya-Allah kita bersyukur kepada Allah. Sebab syukur kita ni bukan setakat di bibir sahaja. Syukur dapat rezeki, tapi zakat tak dikeluarkan. Itu syukur di bibir, kita tak praktikkan. Jadi saya minta tuan-tuan kita berzikir dengan beramai-ramai, boleh insya-Allah? Boleh ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi. La ilaha hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Para sahabat pernah bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, bilakah masa yang paling sesuai untuk aku membayar zakat? Lalu Rasulullah SAW menjawab, masa yang sesuai ialah masa sekarang, selagi nyawa kita tak sampai ke hakum. Jadi saya sudahi program cerita zakat ni dengan serangkap pantun. Terpulang kepada orang Bertam Malim nak membalasnya ataupun tidak. Pantun saya berbunyi, terang bulan terang cahaya, cahaya memancar ke Tanjung Jati. Jika hendak hidup bahagia, tunaikanlah zakat sebelum saya tak sebut, tuan-tuan sendiri yang sebut. Sekali wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selama kurang dalam lebih daripada 1 jam kita bersama-sama dengan Ustaz dalam tazkirah panjang lebar tentang berkaitan dengan zakat. Rupa-rupanya celik zakat tu amat bermakna bagi kami, Ustaz. Banyak benda-benda yang kita dah tahu, mungkin kita ulang kaji, dan mana yang kita belum tahu sebagai ilmu yang baru bagi kita. Hari ini kita dikejutkan dengan ada istilah qada zakat, yang kadang-kadang kita pun kadang-kadang terlupa. Lepas tu kita ada nisab zakat kita RM15,767.73. Itu jumlah yang kita ada wajib untuk mengeluarkan zakat, lebih daripada RM15,000. Jadi sekiranya ibu-ibu kita ada masalah berkaitan dengan kadar zakat emas tu, hari Khamis ni Ustaz, kita pun ada ceramah juga pukul 9 pagi.
ya, ceramah berkaitan dengan zakat emas. Hari Khamis 10 April 12 9 pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syarif. Jadi ya. Okey, minta maaf. Berkenaan dengan sahabat saya, Ustaz Syaril akan turun nanti hari Khamis ni untuk zakat emas. Jadi ibu-ibu boleh wawarkan, sama ada saya nasihatkan lebih baik nak bawa emas tu lebih baik bawa, tapi janganlah bising-bising. Takut ramai yang belum depan pintu. Sebab kalau sejarah saya pernah buat, saya minta ibu-ibu pakat nak bawa macam mana. Sebab nanti insya-Allah misalnya pasal kita akan bawa alat timbang emas kita akan bawa alat timbang emas, kita akan timbang satu persatu. Bukan kita nak tahu ibu-ibu akak-akak punya emas berapa banyak, tidak. Paling banyak saya pernah timbang emas orang Kuala Linggi 3.85 kilogram. Datang mau pergi sekolah, ingatkan kena halau rumah, tidak, guna dalam barang emas, kan? Jadi boleh bawa barang emas, tapi bawa berhati-hati, sebab nanti kita akan bawa timbang emas. Jadi kat situ kita lebih faham, insya-Allah. Dengan sahabat saya Ustaz Syarif akan jelaskan. Dan kita akan bawa pegawai perempuan, jangan risau. Jangan risau, kita bawa pegawai perempuan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Ibu-ibu kita dengar tadi digalakkan kita untuk membawa emas, tapi berhati-hatilah dengan keselamatan, insya-Allah. Jadi kami bagi pihak masjid mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz Zakat, khususnya kepada Ustaz atas pembesaran ilmu tadi. Cuma kita akan sampaikan kepada keluarga kita yang dapat hadir pada hari ini, insya-Allah. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih Al-Fatihah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersedia untuk solat isya berjemaah.